Okay, Eti try check. Sound check. Everything check. Sekejap. Okey, ngam. Okay, suara Sat. suara okay. Semua okey, clear, cantik. Alhamdulillah. Semua set. Senjata rahsia. Yes. Okay. Rahsia. Mai tak cucuk tadi. Okay. Okay, jadi kita boleh start Okey, Sat. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada kesilapan teknikal di situ dan insya-Allah hari ini kita sambung lagi kelas kita yang kita berhenti seketika Syarah Alfiyah As-Suyuti kerana PKPB dan insya-Allah kita sambung semula jika sudah berakhir PKPB ini nanti. Jadi topik pada hari ini adalah berkaitan dengan pendustaan. Yang manakah pendustaan yang dicela, yang mana pendustaan yang orang duk kait bagi tahu dalam Islam ada bohong sunat, betul ke ada bohong sunat? Yang itu insya-Allah kita akan cuba untuk nak kupas pada hari ini. Yang pertama sekali, Allah Azza wa Jalla secara umumnya mencela lah di dalam Al-Quran sendiri pun banyak dalam tempat-tempat yang Allah sebut tentang kalimah penipuan ataupun istilah dia kadhib dalam bahasa Arab. Lebih kurang 200 ayat yang Allah cerita tentang penipuan ataupun al-kadhib. Sama ada Allah menceritakan secara umumnya Allah mencela tentang sifat ini ataupun Allah menyatakan tentang akibat ataupun balasan bagi orang-orang yang berdusta. Apa itu dusta? Yang ini insya-Allah kita akan bahaskan lagi, tapi secara umumnya dusta ini adalah bila mana kita mengkhabarkan tentang sesuatu yang tidak benar, sama ada secara sengaja ataupun tidak. Yang ini boleh ada juga sebahagian daripada pendustaan ini yang termasuk dalam dosa besar yang boleh membawa kita terjerumus ke dalam api neraka wal iyad billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan dalam hadis, innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innal rajul la yakdhib hatta yuktab 'inda Allahi kadzaban. Nabi SAW beritahu sesungguhnya dusta ini akan membawa kita ke arah maksiat ataupun dosa, dan dosa maksiat ini juga boleh membawa kita ke api neraka, dan seseorang itu akan sentiasa berdusta sehinggalah dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang kadzab, iaitu sebagai seorang yang pendusta. Jadi secara umumnya dusta ini adalah perkara yang dicela oleh agama kita, dan ia merupakan salah satu daripada sifat munafik yang telah diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim. Cuma mungkin ada beberapa benda yang kita boleh sentuh. Yang pertama sekali, jenis-jenis ataupun pembahagian berdusta itu sendiri. Ada pendustaan yang tahap high level, ada pendustaan yang mungkin lower than that, tetapi yang antara pendustaan yang tinggi lah kita kata, yang sangat-sangat dicela, iaitu bila mana kita mendustakan Allah dan Rasul. Yang ini sangat-sangat besar dosanya. Even kalau kita dustakan Nabi dah sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang berdusta di atas nama aku dengan sengaja, maka tempahlah tempat dia di neraka. Ada juga dusta yang kita buat sesama manusia. Ada orang yang bergurau dusta, ada orang yang berdusta untuk nak membuatkan orang tertawa, macam tu. Jadi ini semua jenis-jenis dosa yang mana dalam Islam ni, ini saya sebut ni semua tentang ringkasan dia sahaja, rumusan. Dalam Islam secara umumnya, Islam menegah daripada kita berdusta, kecuali pada 3 tempat. 3 tempat ni nanti insya-Allah kita akan explain a little bit further di akhir nanti, iaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan lain-lain. Nabi SAW tidak memberikan keizinan untuk kita berbohong ataupun berdusta ini pada 3 tempat. 3 tempat ni yang kita kena faham baik-baik. Nanti kita akan explain di akhirnya. Yang pertama sekali ketika peperangan. Yang kedua ketika kita hendak memulihkan ataupun membaiki hubungan sesama manusia. Dan yang ketiganya ketika untuk seseorang itu bercerita suami isteri. Ini sekali kita explain, jangan salah faham pula dalam bab ni. Jadi perbincangan kita pada hari ini adalah salah satu berkaitan dengan dosa dan sifat yang terkeji, sifat yang tercela
yang telah kita kata bertebaran dalam masyarakat kita macam api yang makan kayu api. Betapa ramai manusia yang hari ini telah diuji dalam majlis-majlis mereka, dalam kehidupan harian mereka, dalam muamalat mereka, interaksi mereka, perhubungan mereka atas asas dusta itu sendiri. Ini satu penyakit yang berbahaya, satu kemungkaran yang realitinya berlaku dan perlu untuk nak kita cegah dia sebelum dia menjadi lebih parah lagi. Dia memberikan bahaya buat individu dan juga kepada manusia secara umumnya. Jadi dusta itu, kita go to the detail apa yang disebut oleh Ibnu Hajar dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu bila mana kita memberitahu seseorang atau mengkhabarkan tentang apa yang tidak berlaku ataupun yang lain daripada apa yang kita khabarkan, sama ada kita sengaja ataupun kita tak sengaja, sama ada perkara itu yang lepas maupun yang akan datang. Jadi berdusta ini adalah ada satu daripada dosa yang besar, yang kita bagi tahu salah satu dosa yang boleh juga membawa kita ke arah kekufuran, boleh membawa ke arah sifat yang kemunafikannya. Jadi yang ini semua kita kena berhati-hati. Dan kalau kita tengok nifaq itu sendiri, bukankah nifaq itu asas kepercayaan mereka, itu asas akidah pendirian mereka itu terbina di atas sifat dusta? Bukankah bila kita riak dalam amalan kita juga, kita balut amalan kita itu dengan pendustaan? Bukankah bid'ah dan khurafat merupakan hasil daripada kita mendustakan Allah dan Rasul? Dan bukankah kita tengok bila kita sanggup menentang Allah dan Rasul, even penyelewengan yang berlaku dalam akidah ini kebanyakannya disebabkan oleh sifat dusta? Bukankah agama ini dipandang buruk disebabkan pendustaan yang dilakukan? Jadi pendustaan ini satu perkara yang bukan boleh kita bawa main-main, benda yang besar sebenarnya. Dan pendustaan itu sebenarnya adalah kunci kepada sifat nifaq. Sifat orang yang munafik. Ini ciri-ciri khas mereka. Sebab itu Nabi SAW pernah sebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayatul munafiq thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Bila mana berbicara dia berdusta. Bila dia berjanji dia menyalahi janji dia, dan bila dia diberikan amanah dia mengkhianati. Bukan bererti setiap orang yang berdusta terus kita level dia sebagai munafik, tetapi ciri-ciri munafik itu ada yang boleh membawa dia ke arah itu jika dia berterusan. Kalau orang tu memang kaki penipu, itu sebenarnya dia boleh dikatakan sebagai orang yang munafik. Dan orang yang paling teruk sekali, golongan munafik yang paling teruk sekali penipuan mereka bila mana mereka menipu mengaku beriman sedangkan mereka ini tidak beriman. Allah cerita dalam surah Al-Baqarah awal lagi surah, Allah kata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakthibun. Allah kata ada segelintir daripada manusia ni yang mengaku mereka beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhirat, tetapi hakikatnya mereka ini tidak beriman. Mereka cuba untuk nak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, sedangkan mereka itu hanyalah menipu diri mereka itu sendiri, dan dalam hati mereka itu ada penyakit, dan Allah tambah lagi penyakit mereka sebelum mereka mendapat azab siksaan yang pedih di atas penipuan, pendustaan yang mereka lakukan. Orang munafik lah yang Allah cerita dalam surah Munafiqun ayat yang pertama. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah kata bila datangnya orang-orang munafik ni, mereka akan kata kami bersaksi bahawa kamu adalah Rasulullah, dan Allah tahu bahawa kamu adalah Rasulnya, dan Allah itu saksi orang-orang yang munafik itu adalah pendusta. Jadi sebagaimana yang disebut oleh para ulama, iman itu asasnya adalah kejujuran, dan nifaq itu asasnya adalah pendustaan, dan tidak akan berhimpun pendustaan dan keimanan itu, melainkan salah satunya dia akan saling berperang di antara satu sama lain.
Dan pendustaan juga dia akan boleh membawa kita ke arah perkara-perkara yang tak baik, baik daripada sudut ucapannya, baik daripada sudut perbuatannya. Yang mana Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dia pernah sebut semua daripada amalan yang rosak ni, sama ada yang zahirnya, yang batinnya, maka puncanya banyak daripada sikap dusta ni. Dan Allah akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdusta, dan Allah akan mengganjari orang-orang yang berlaku jujur, sama ada untuk nak daripada sudut manfaat di dunia ataupun di akhirat. Dan siapa yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, itulah orang-orang yang jujur. Dan kalau kita tengok kata Imam Malik bin Dinar, as-sidq wal kadhib ya'tarikan fil qalb hatta yukhrij ahaduhuma sahibu. Yang mana penipuan, pendustaan dan kejujuran ni dia akan berperang dalam hati kita. Yang mana salah satunya akan menang biasanya. Jadi kalau kita ni suka menipu, maka biasanya susahlah kita nak berlaku jujur lah. Maksudnya sifat berdusta itu yang menang dalam peperangan tersebut. Whoever yang lebih kuat lagi punya kejujuran dia, insya-Allah dia mampu mengalahkan sifat-sifat dusta itu dengan sifat taqwanya. Dan penipuan juga adalah salah satu daripada jalan yang ataupun hasutan daripada syaitan, yang mana Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Allah kata, mahukah aku khabarkan kepada kamu kepada siapakah syaitan-syaitan itu selalu turun? Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa, yang mendengar bersungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh syaitan-syaitan itu, sedangkan kebanyakan beritanya adalah dusta. So pendustaan ni sebenarnya adalah satu senjata bagi syaitan untuk nak menyesatkan manusia daripada mentaati Allah Azza wa Jal. Dan itulah yang mana macam mana kita tengok syaitan ini telah menghasut Nabi Allah alaihi salam, Nabi Adam dan juga isterinya Hawa, sehingga akhirnya mereka termakan dengan hasutan ataupun penipuan syaitan itu, memakan buah yang dilarang dalam syurga, sehingga mengakibatkan mereka ini dihumban keluar daripada syurga. Ya Allah sebut dalam surah Al-A'raf, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Itu macam mana iblis ni datang menipu, mengatakan dia nak bagi nasihat, tapi rupanya dia menipu. Dan pendustaan ni adalah satu penyakit yang telah merosakkan diri kita dan telah merosakkan umat, yang telah memutuskan silaturahim, yang telah merosakkan ukhuwah, yang telah memakan hak-hak yang tidak sepatutnya, yang telah menyebabkan perkara-perkara haram itu akhirnya berleluasa, kan? Itu betul apa yang Nabi SAW beritahu dalam hadis yang telah kita nyatakan di awal tadi. Penipuan juga adalah, kita boleh katakan, kunci bagi segala kejahatan, asal kepada semua amalan-amalan yang tidak terpuji dia punya akibat dia, sebab dia boleh menimbulkan macam sifat mazmumah lain, macam mengadu domba. Yang mana mengadu domba ni boleh mengakibatkan permusuhan berlaku. Permusuhan itu menyebabkan akhirnya tiada keamanan dan tiada ketenangan di dalam diri kita. Orang yang menipu juga, dia mempunyai sifat, kata sifat pendustaan ni adalah sifat orang-orang yang mengingkari, memungkiri Allah Azza wa Jal. Sebab tu Allah dalam Quran, Allah kata, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llahi wa ulaika humul kadhibun. Orang-orang yang mengada-ngadakan pendustaan, yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Ini Nabi dah bagi tahulah, maksudnya pendustaan ini di akhir zaman akan berleluasa dalam pelbagai bentuk, macam-macam bentuk. Zaman sekarang ni terlampau banyak sampai kita tak tahu yang mana dusta ataupun tidak. Hari ni kita pun tengok ada beberapa screenshot yang fake, yang orang duk tipu, orang duk dustakan, tiba-tiba orang percaya, orang terima, orang terus sebarkan, dan orang terus kutuk someone jadi mangsa. And hakikatnya itu semua adalah pendustaan. Dan zaman akhir zaman nanti akan berleluasa. That's why ada disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, kan, Nabi beritahu
bahawa di akhir zaman nanti yafshul kadhib, akan berleluasanya pendustaan. Inilah zaman yang kita sekarang ni sedang hidup tu. Bahkan dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW ada sebut, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun ya'tunakum min ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Nabi kata akhir zaman nanti akan datang banyak para dajjal pendusta ni yang akan membawa hadis-hadis, cerita-cerita yang kamu dan nenek moyang kamu pun tak pernah dengar. Maka hati-hati, jangan bagi mereka ini menyesatkan kamu. Sampai pendustaan ni dah berleluasa zaman sekarang ni, even dah meresapi para peniaga kita, dah meresapi suami isteri, anak-anak kita, even pada media-media sosialnya berleluasa perkara ini, sampai kita pun dah rasa macam susah nak percaya pada apa yang kita dengar, percaya apa yang kita lihat, percaya pada si fulan. Dan kita mula untuk bila nak berdeal, berinteraksi dengan orang pun kita kena hati-hati. Kita tak boleh nak percaya 100%. Disebabkan pendustaan ni dah begitu berleluasa sekarang kan. Macam contoh kalau kita tengok di negara yang tidak berlaku banyak kes-kes pecah rumah, rompakan dan semua, negara tu tak payah pun nak pasang pagar ke grill ke apa, mereka boleh hidup lebih aman. Tapi kenapa di tempat kita ni macam tak secure je kan? Kalau tak tutup pintu tu rasa takut je. Disebabkan begitu banyaknya jenayah tersebut berlaku di kalangan kita. So sekarang pun kita berhadapan ramai orang yang menipu. That's why kita sendiri pun tak rasa aman dan tak rasa secure bila kita berinteraksi dengan orang, takut kena tipu. Sifat amanah tu dah mula hilang. So bila kita bercerita tentang penipuan ini, dia ada banyak bentuk, dan yang paling teruk sekali kita mendustakan Allah Azza wa Jalla. So siapa yang dah biasa berdusta, kita khawatir mereka ni sampai satu tahap mereka berani untuk nak mendustakan Allah Azza wa Jalla. Ni Allah kata, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa lagi yang lebih zalim daripada mereka yang mengada-ngadakan pendustaan dengan nama Allah Azza wa Jalla, mendustakan Allah. Ya. Antaranya macam mana mendustakan Allah Azza wa Jalla, antaranya is kita menyifatkan Allah dengan suatu sifat yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla, sedangkan Allah dah kata dalam Quran, laisa kamithlihi syai', sesungguhnya tak ada dia tidak serupa dengan apa pun. Ini sifat-sifat yang Allah dah ceritakan dalam Quran. Ada Allah cerita dalam surah An-Nahl, ada Allah cerita ada dalam surah Maryam pun ada tentang sifat-sifat orang musyrikin dulu, macam mana mereka ni mengada-ngadakan cerita pasal Tuhan, pasal Allah, yang mana itu bukan sifat Allah sebenarnya, sehingga menyebabkan akhirnya mereka ini terjerumus ke dalam lembah syirik. Kemudian pendustaan ni juga kita kata antara mendustakan Allah juga bila mana seseorang itu mula berani untuk mempermainkan agama Allah Azza wa Jal dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan, dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah sebut dalam Quran, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Allah kata, janganlah kamu cakap dengan lisan kamu ini satu pendustaan. Kamu kata ini halal, yang ini haram, semuanya kamu mengada-ngadakan kepada Allah, itu pendustaan. Allah kata, siapa yang mengadakan pada Allah itu satu pendustaan, mereka ini tidak akan berjaya. Ini sifat juga orang-orang pendeta-pendeta daripada Yahudi, Nasrani dulu, yang mana mereka, Allah blame mereka kerana mereka mengada-ngadakan sesuatu yang Allah tidak syariatkan kepada mereka. Mendustakan Allah juga boleh datang dalam rupa bentuk kita mendustakan ayat-ayat Allah, dan kita menimbulkan rasa syak tentang kerelevanannya pada setiap zaman dan tempat. Allah kata dalam Quran, walladzina kadzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Allah kata orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini, mereka ini di akhirat kelak akan terhapus amal salih mereka, dan mereka akan dibalas dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan hari ini kita dah banyak dengar tentang orang yang cuba untuk nak meragukan agama iman kita ni, menimbulkan syubhat-syubhat, menimbulkan keraguan kita terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi SAW. Even ada yang kata keperluan kita kepada Al-Quran ini sudah tidak perlu lagi. Al-Quran ini mungkin syariat-syariatnya, sebahagian daripada syariatnya mungkin sudah tidak relevan lagi sampai sekarang. Ada yang kata kita sudah tak perlu mereka yang menghafal Al-Quran lagi pada zaman ini. Ada juga orang yang
mendustakan hukum hakam syariat yang ada di dalam Al-Quran, sampai mentakwil, sampai menyelewengkan ayat-ayat Allah yang terkeluar daripada jalan ahli sunnah wal jamaah. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Allah kata mereka ini cuba untuk nak memadamkan cahaya Allah dengan mulut lisan-lisan mereka ini, tetapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Jenis yang kedua adalah kita mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berdusta ke atas Nabi ni satu benda yang different. Jangan anggap dia sama macam kita berbohong dengan orang lain. Sebab kalam Rasul, hadis Rasul daripada urusan agama, sama ada dari sudut perbuatannya, ucapannya, pengakuannya, most of them adalah merupakan syariat kepada umat ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya baginda tidak bertutur di atas dasar hawa nafsunya, tetapi dia bertutur di atas dasar wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Kata Allah lagi, qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Allah katakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Tuhanku kepada aku. Dan siapa yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah melakukan jenayah yang besar, kerana dia telah membuatkan manusia ini tersesat, terjerumus ke dalam bid'ah, terjerumus dalam ajaran-ajaran sesat, terjerumus dalam benda-benda yang tidak ada di dalam agama ini. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a. Siapa lagi yang lebih zalim, Allah kata, daripada orang yang mengada-adakan, mendustakan cerita, mendustakan Allah Azza wa Jalla, atau mendustakan kebenaran yang dibawa olehnya. Antara contoh kita mendustakan Nabi SAW, iaitu kita menisbahkan hadis-hadis yang palsu ini kepada baginda SAW, ataupun orang-orang yang mereka-reka memalsu-malsukan hadis Nabi SAW yang kita lihat berleluasa berlaku sekarang dan benda daripada dulu lagi. Yang ini juga salah satu bentuk kita mendusta atau berdusta di atas nama Nabi SAW. Nabi SAW beritahu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta di atas nama aku, maka tempahlah tempatnya di neraka. Hadis mutawatir, hadis dari Bukhari dan Muslim. Dan Nabi SAW beritahu lagi dalam hadis Bukhari dan Muslim, inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Sesungguhnya berdusta atas aku ini tidak seperti kamu berdusta ke atas orang lain. Siapa yang berdusta secara sengaja ke atas aku, maka tempahlah tempatnya di neraka. Jadi ini salah satu daripada dosa bila mana kita berdusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menisbahkan apa yang baginda tidak sebut. Termasuk kita menyebarluaskan hadis-hadis palsu. So bila datang sesuatu yang dinisbah kepada Nabi, make sure ianya betul ataupun ada unsur-unsur yang meyakinkan, barulah kita boleh sampaikan. Kalau orang musyrikin dulu, cara mereka berdusta ke atas para rasul, mereka akan dustakan seruan yang dibawa oleh para anbiya mereka. Begitu juga pada umat ini, kita tak boleh nak mendustakan syariat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahawa dia sudah tidak sesuai lagi, mungkin itu dan ini macam-macam. Kita kena tengok apa yang dikatakan oleh para ulama yang di mu'tabar, dan di situlah kita ikut jalan mereka. Kemudian antara jenis pendustaan lagi adalah bila mana kita berdusta, menipu sesama hamba. Dan ini salah satu daripada sikap yang jelek, yang terkeji. Satu dosa yang besar yang mana telah menyebabkan manusia ni banyak ditimpa problem, kemusnahan, mudarat dan sebagainya, kerana kita ini suka berdusta ataupun menipu. Just hidup ini biar dalam keadaan yang jujur, maka insya-Allah kita akan lebih tenang. Berapa banyak kita tengok hari ini institusi kekeluargaan yang hancur disebabkan penipuan. Kita tengok hubungan ukhuwah yang terputus disebabkan penipuan. Hubungan silaturahim kekeluargaan yang hancur disebabkan oleh penipuan. Kita tengok macam mana problem in this world yang timbul adalah kerana sifat menipu itu ada. Ini telah menghancurkan banyak pihak. Dan penipu sesama manusia ni juga dia ada macam-macam bentuk gambaran lah. Ada orang yang menipu untuk nak buatkan orang yang tertawa.
Jadi ada orang cuba untuk mengada-ngadakan cerita-cerita yang tipu. Termasuklah kalau kita tengok tu kat TV tu ke apa ke, yang nak buat orang tertawa tu, reka-reka cerita ni semua. Ataupun di create any story untuk semata-mata nak bagi orang ketawa, supaya orang impress. Kadang-kadang dibawa cerita-cerita yang kita ingat betul ke cerita yang dia bagi tahu ni semua. Yang ni mungkin dimaksudkan untuk bergurau, mungkin untuk apa sahaja tujuan sekalipun. Yang ini juga Nabi SAW telah memberikan ancaman kepada mereka. Nabi kata, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhhika bihil qaum fayakdzib wa wailul lahu wa wailul lah. Yang begitu binasa ataupun neraka wail, ya, bagi orang-orang yang bercerita lalu dia berdusta untuk nak buatkan orang tertawa, lalu dia terus berdusta. Nabi kata wailul lahu wailul lahu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Nabi SAW pernah menyebut lagi dalam hadis yang lain, kan? Nabi kata lagi ana za'imun, hadis riwayat Abi Dawud, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannati liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Aku menjamin seseorang itu rumahnya berada di tengah-tengah syurga bagi mereka yang sanggup meninggalkan pendustaan walaupun dengan bergurau. So itu benda yang susah untuk kita buat, tapi kita cubalah sama-sama ubah. Kemudian ada manusia yang berdusta di dalam perniagaan mereka, tidak amanah. Dia sudah berjanji begini, dia tak buat begini, kemudian dia menipu harga, dia menipu barang dan seumpamanya. Semuanya dilakukan untuk keuntungan yang dilihat besar di dunia, sedangkan di sisi Allah ianya is nothing. Allah kata alladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa imanihim thamanan qalila. Orang yang sanggup nak memutuskan perjanjian dengan Allah, janji mereka ini dengan harga yang sedikit. Which dunia yang tak ada apa ni, manusia sanggup nak bergaduh dalam bab tersebut. Ada orang juga yang berdusta ke atas kepada anak-anak mereka, kan, especially pada anak-anak kecil. Yang ini pun juga sebenarnya tak boleh. Ramai orang ingat bila kita tipu kat anak ni, kan, kita tipu benda yang kita ajar mereka menipu ni satu benda yang salah juga, walaupun kita main-main ataupun kita nak pujuk ke apa ke. Pernah Nabi SAW ada dalam hadis Nabi marah, ada seorang perempuan ni, ada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amir, dia kata satu hari mak aku panggil aku. Nabi SAW masa tu dia ada dekat rumah dia lah. Mak dia kata, ta'al utik. Dia kata meh, dia panggil anak dia tu masa tu kecil. Dia kata aku nak bagi barang, nak bagi something lah. Nabi SAW kata, wa ma alati an tu'tih, ataupun apa sebenarnya yang kamu nak bagi dia. Perempuan tu kata aku nak bagi dia kurma. Nabi pun kata kat dia, kalau kau tak bagi dia betul-betul kurma, maka akan ditulis pada dirimu itu pahala menipu. Means pada anak-anak kita pun jangan kita tipulah. Even kalau kita nak pujuk pun jangan kita pujuk dengan cara yang tak betul, otherwise kita tetap juga akan dianggap sebagai berdosa. Anak kita ni jujurlah, kan, kalau kita biasakan diri mereka menipu, dan mereka juga satu hari nanti akan menipu kita. Begitu juga antara orang, kita tengok macam mana orang menipu sesama manusia sekarang ni, is memberikan penyaksian yang palsu, syahadatuz zur. Ini salah satu dosa besar yang Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Tidakkah kamu mau aku beritahu kepada kalian tentang antara dosa yang paling besar? Antaranya Nabi beritahu, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Nabi ulang 3 kali, iaitu antaranya kata-kata yang menipu dan juga penyaksian yang palsu. Ini yang Nabi dah ulang banyak kali, sebab penyaksian yang palsu ni bahaya. Kita boleh tengok, kan, orang cakap dia witness sesuatu benda, dia bagi testimoni yang palsu ni semua. Mereka ni telah menipu dan mengakibatkan someone dalam kerugian, someone dianiaya. Yang ini kita kena take note lah. Kemudian ada juga orang yang menipu untuk nak merosakkan perhubungan sesama manusia. Yang ini juga antara sifat yang sangat-sangat terpuji. Nabi beritahu, inna syarran nasi dzul wajhain alladhi ya'ti haula biwajh wa haula biwajh. Dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi beritahu sesungguhnya sejerit-jerit manusia ni ada manusia yang talam dua muka, yang datang dekat orang ni dengan wajah yang lain, dia datang ke orang ni dengan wajah yang lain. Dia mengadu domba, dia cakap ke orang ni, dia laga-lagakan, dia tipu, dia buat story yang untuk nak buatkan manusia ni makin panah hati, makin bergaduh. This kind of dosa besar.
Kemudian ada juga bentuk macam mana manusia sesama kita ni menipu is kita sometimes kita menipu dalam situasi yang kita rasa macam menyukarkan kita. Ada orang ditipu pada mak ayah dia, pada cikgu dia, pada anyone, bos dia ke apa, sebab dia takut akan akan dimarah ke ataupun diberi warning ke, hukuman ke. Dan ni sangat banyak berlaku lah dalam kehidupan kita biasanya. Ni juga salah satu daripada dosa yang biasa kita banyak buat dan kita kena cuba elakkan. Antara dosa yang biasa orang buat juga adalah dosa menipu dalam menyebarkan khabar angin. Kita tak tahu berita yang betul, berita yang palsu. Kadang-kadang kita tahu benda tu tak betul pun kita tetap nak sebarkan untuk nak saja nak create havoc dan seumpama. Maka yang ini adalah antara sifat yang tercela juga. Nabi SAW pernah sebut dalam hadis Ibn Mas'ud, bihasbi mar'i minal kadhib ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu ditulis baginya dosa berdosa itu dengan dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Sebab kadang-kadang orang dia sampaikan semua apa yang dia dengar, dia tidak teliti dan maybe dia akan tersebarkan pendustaan yang tidak dimaksudkan barangkali. Kemudian is bila kita cerita tentang bab pendustaan ni juga, kita boleh kongsikan lagi tentang tentang aspek yang kita kata bila boleh sebenarnya kita berdusta, bila boleh seseorang tu berdusta. Sebab Nabi SAW ada sebutkan tadi, kita dah baca di awal tadi tentang hadis, seorang tu boleh paling-paling diberi kelonggaran dalam 3 perkara, iaitu ketika dalam peperangan, dalam memperbaiki hubungan sesama manusia, dan juga cerita antara suami isteri. Yang ini kita kena faham. First kali is tentang membaiki hubungan sesama manusia. Nabi SAW ada sebut dalam hadis yang lain, laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukanlah dianggap sebagai pendusta orang yang cuba untuk nak memperbaiki hubungan sesama manusia lalu dia memberikan kebaikan ataupun mengatakan kebaikan. Dia cerita benda-benda yang baik lah, maksudnya bukan dia cerita benda-benda yang buruk untuk nak menipu. Contohnya kita datang pada dua pihak yang sedang bertelingkah ataupun yang tengah bergaduh. Kita kata kat salah seorang daripada dia kata A dengan B gaduh. So kita datang kat A, kita kata B puji engkau, B sebenarnya suka kat engkau, B sebenarnya dia tak marah pada engkau. Kita sebut benda-benda yang baik untuk nak lembutkan hati dia. Kita datang kat B pun kita cakap benda-benda yang baik macam tu untuk nak memulihkan hubungan antara sesama mereka. Yang ini tidak dianggap sebagai berdusta. Tapi kalau kita menipu benda yang boleh membawa ke arah yang lebih teruk, itu menipulah. So ini antara benda yang kita boleh faham. Dalam perhubungan kita kena cuba untuk nak hiaskan sikit supaya itu menunjukkan bahawa Islam ni sangat mementingkan ukhuwah, sangat mementingkan silaturahim, sangat mementingkan kenyatuan persatuan umat. Nabi tak mahu kita ini bergaduh. Kemudian is yang kedua is dalam keadaan berperang. Berperang, Nabi kata al-harbu khud'ah. War is dia ada penuh dengan tipu daya. Kita contohnya dalam zaman dulu ni dia buat confusing lah. Maksudnya kadang-kadang kita buat strategi yang tentera kita tak ramai tetapi nampak macam ramai. Yang itu juga adalah bentuk kita kata macam penipuan. Bukanlah penipuan sebenarnya, itu hanya orang kata mengelirukan yang dibenarkan oleh agama. Kadang-kadang kita sebarkan benda-benda yang menakutkan, yang boleh menyebabkan musuh berasa gentar dengan kita. So al-harbu khud'ah. Kemudian is apa yang diceritakan, apa cerita yang boleh antara suami dan isteri ini yang Nabi berikan kelonggaran. Ini jangan buat salah faham pula. Boleh kata suami tipu isteri, isteri tipu suami. Ini berdosa lah. Jangan ambil mudah pasal ni.
So apa yang dimasukkan dalam yang ketiga yang diberikan kelonggaran ni, iaitu daripada contohnya seorang suami itu memalukan isterinya ataupun mengutuk memaki isterinya, tapi better lah dia mengucapkan kata-kata yang baik, dipujinya. Contohnya dia kata kat isteri ni, you are the most beautiful woman I've ever met. Padahal kalau nak cerita mungkin ramai lagi perempuan yang lagi cantik kat luar sana, tapi dia cakap itu adalah untuk nak menyejukkan ataupun mengharmonikan hubungan antara suami dan isteri. Jenis-jenis tu boleh, tapi bukan bermaksud penipuan yang duk kata apa nama, abang kat mana, ada kat kedai kopi, padahal dia duk pergi tempat lain ke, pergi ni mana-mana. Yang itu bukan. So jangan salah faham tentang isu ini. Dia hanya sama juga bab macam mana memperbaiki hubungan sesama manusia. So itu apa yang dimaksudkan. Mesti dikira macam mujamalah lah. Aku tak pernah nampak, tak pernah nampak lah sebaju yang secantik ni. Kadang-kadang dia pun tahu kita macam goreng-goreng ni. Tapi tak apalah, kata-kata itu menyejukkan hati kita sesama. So no problem that. Tapi jangan anggap ada bohong sunat lah, yang menipu benda-benda yang tak jujur ni. And kemudian kita juga, lepas kita sebut tentang aspek-aspek penipuan, pendustaan ni semua, kita kena tahu juga macam mana cara kita untuk nak menjaga, memelihara diri kita daripada berdusta. Yang pertama sekali, kita kena selalu minta kepada Allah supaya diberikan taufik untuk kita ini sentiasa di dalam kejujuran. Lidah kita, perbuatan kita, hati kita sentiasa dalam kejujuran. Itu juga doa Nabi Ibrahim AS. Dia kata waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Kemudian Nabi SAW pun pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wa as'aluka azimatar rushdi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan sadiqan wa qalban salima. Ini Nabi minta, ya Allah, engkaulah, aku minta kepada engkau lisan yang betul, yang jujur. Maksudnya supaya aku tak menipu, apa yang aku cakap sentiasa di atas kebenaran, hati yang selamat, kan. Itu doa Nabi SAW. Yang kedua, kita sentiasa kena rasa bahawa Allah Azza wa Jalla selalu mengawasi kita, tahu apa yang kita buat, tahu apa yang kita ucapkan, dan segala apa yang kita ucapkan tu ataupun yang kita buat ni semua akan dicatat raqibun atid, kan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah kata lagi, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan Allah tahu orang-orang yang berkata benar dan orang-orang yang berdusta. Macam mana kita boleh berdusta kalau kita yakin Allah mendengar kita? Dan macam mana kita boleh berdusta kalau kita memang tahu dan confirm bahawa setiap daripada apa yang kita ucapkan ini akan dicatat dalam catatan amal kita? Takkah kita malu kalau kita menipu? Allah dengar, Allah tahu, kan. Kita pun, even dengan manusia pun, kalau kita menipu depan orang yang kita tahu kita ni sedang menipu, kita akan rasa malu. Allah pun kata, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Adakah mereka menyangka Allah tidak mendengar apa yang mereka bisikkan itu, rahsia-rahsia mereka yang cuba sembunyikan itu? Allah tahu semua. So, walaupun kita ni dia cakap di luar, boleh kita cakap macam tu, pumpang-pumpang, tapi Allah tahu hakikatnya sama ada kita ini berdusta ataupun tidak. Yang ketiga, kita kena biasakan diri kita sentiasa dalam kejujuran, berkata benar. Ini kena selalu. Maksudnya benda ni perlu diusahakan. Sekali kita berdusta, kita akan mula biasa diri untuk nak menipu lagi selepas daripada itu. Pepatah Melayu pun ada sebutkan, siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama jadi menteri pencuri. Itu boleh juga, sebab kalau kita dah biasa menipu, kan, untuk nak gembirakan orang, untuk nak pleasekan orang. Itulah sifat orang yang curi pun suka menipu, dan orang yang jadi menteri pun suka menipu juga. Itu biasa. Tapi kita kena ubahlah sikap ni, kena ubahlah kebiasaan ni. Siapa yang membiasakan dirinya, lisannya
kebenaran, insya-Allah dia sentiasa di dalam kebaikan. Kemudian antara yang kita boleh cara kita nak buang sifat-sifat dusta kita ni, kita kena fikirkan selalu apa itu akibat dia, apa itu balasan yang Allah telah janjikan untuk beri kepada orang-orang yang menipu. So kalau kita tahu akibat dia, kita akan takut. Macam sama juga kalau orang tu dia tahu bila dilanggar undang-undang, dia akan penjarakan, dia akan bayar saman ke apa, hukum itu ni, dia akan rasa bimbang. Apatah lagi dengan Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita. Nabi SAW beritahu, innal abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillah la yulqiya laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat, wa innal abda la yatakallam bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha ila an-nar. Nabi beritahu, sesungguhnya ada manusia ni bila dia bercakap ni, dia tak peduli pun, dia pakai tembak je orang, itu Allah akan campakkan dia ke dalam api neraka dengan balingan yang sangat jauh. Tapi dengan orang yang sentiasa bercakap dengan benda-benda yang boleh mengundang keredaan Allah, Allah pasti akan angkat darajat dia. Kemudian cara yang kelima is kita kena duduklah bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur. Bukannya kita kena duduk dengan orang-orang yang geng-geng menipu sama-sama, sebab kawan-kawan sentiasa memberi kesan sesama kepada sikap kita, kepada diri kita. Dan sahabat-sahabat ni magnet kita, yang mana kita akan efek dengan taklah in any setiap satu perkara. Tak, kalau kita ada prinsip, kita ada pendirian, it's okay. Tapi anyway, itulah tempat yang mana manusia selalu terjerumus ke dalamnya. So jangan duduk dengan orang-orang yang suka menipu. InsyaAllah kita akan sentiasa okey lah kot. Kemudian kita nak cerita juga last tentang apakah akibat dan balasan yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang menipu di dunia ini lagi. Of course lah, akibat dia tu kita tahulah buruk kan. Even Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dia pernah sebut dalam kitab dia Al-Jawabul Kafi, la tahsabu anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim maqsurun ala na'imil akhirah wa jahimiha faqat bal fi dawrihim thalatha kadhalika 'an ad-dar ad-dunya wa dar al-barzakh wa dar al-qarar fa haula'i fi na'im wa haula'i fi jahim. So apa-apa yang kita buat ni semua is orang yang baik dia akan sentiasa dalam kenikmatan baik di dunia atau di akhirat, dan orang-orang yang buat dosa fujar ini pula boleh membawa kita kesengsaraan baik di dunia ataupun di akhirat. Nabi pun dah bagi tahu tadi, kita bacakan hadis, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan orang-orang yang berdusta ini dia akan membawa diri ke arah dosa maksiat. Allah kata kat sini, wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang banyak melakukan dosa kerosakan fujar ini akan berada di dalam neraka jahim. Antara yang kita boleh tengok balasan bagi orang-orang yang menipu di dunia lagi, iaitu dia tak tenang. Dia tak tenang. Itu kita boleh tengok lah, sebab kita hidup dalam penipuan. Kita tidak jujur, kita tak transparent, kita sentiasa akan fikir takut kantoi. Sedangkan kejujuran itu adalah satu ketenangan. Sebab tu apa pun kita nak buat is always try to be jujur. Walau apa pun akibat dia, hadapi, facing it. Itu lebih baik. Saya macam itulah pendekatan saya. Walaupun benda tu mungkin benda tu akan menghadapi consequences, tapi I rather to face it better than akan to fake. And kita pun tak tenang lah sebenarnya, hidup kita tak tenang. Kemudian orang yang menipu ni juga, dia dusta ni juga boleh memberikan kita penyakit hati. Orang yang sakit hatinya, dia tidak akan merasakan ketenangan. Allah kata, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yaqta'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi orang yang menipu ini, Allah akan tambahkan di dalam hatinya ini penyakit. Dan orang yang berdusta ni, kita tahu
dia tadi kita dah sebut dalam hadis, dia akan membawa kita ke arah kefujaran, dosa yang boleh membawa kita kepada api neraka. How kita boleh relax dan tenang kalau tempat kita di neraka kelak? Orang yang menipu juga, antara akibat di dunia lagi, dia boleh menghilangkan barakah kehidupan kita dan boleh menarik rezeki kita. Nabi SAW adalah diriwayatkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, birrul walidain yazidu fil umr wal kadhib yanqusur rizq. Yang kata berbakti kepada orang tua ini dia boleh menambah usia. Al-kadhib dan mendusta itu dia boleh mengurangkan rezeki kita. Dan ada juga kalau kita tengok dalam hadis yang diceritakan tentang jual beli. Nabi kata al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakat bay'ihima. Nabi bagi tahu, jelas kejujuran inilah punca barakah dalam rezeki. Dan bila ada barakah dalam rezeki, insya-Allah adalah rezeki yang baik di situ. Tapi kalau kita menipu, kita tidak jujur, maka hilanglah barakah. Nabi kata muhiqat barakah bai'ihim, dia akan dicabut barakah daripada interaksi kita, perniagaan kita. Bila tak ada barakah dalam perniagaan kita, maka tak ada kebaikan di situ. Sama ada rezeki kita akan ditarik ataupun adalah benda-benda musibah yang akan menimpa kita. Dan itu kita boleh temu. Biasanya orang menipu ni sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah jua. Dan orang-orang yang menipu ini juga, dia kenapa bila tak ada barakah ni, malaikat akan jauh daripada dia. Nabi SAW pernah sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, idza kadzaba al-'abdu taba'ada al-malik anhu mailan minnatin ma ja'a bihi. Nabi kata kalau seorang itu menipu, malaikat akan semakin menjauhi dia kerana bau busuk yang dia buat. Kita tak boleh bau now, tapi di alam ghaib itu ada bau dia, yang mana malaikat tak suka bau tu, dan malaikat akan jauh. Setiap kali makin kita menipu, makin jauh malaikat daripada kita. Dan bila tak ada malaikat rahmat, maka apalagi kebaikan yang ada pada diri kita, hidup kita ini, usia kita ini, maka tiada keberkatan di situ. Dan orang yang menipu ni juga, dia akan antara akibat dan punca dia membuatkan manusia ini akan menjauhi dia. Siapa suka orang yang menipu kan? Lama-lama orang menipu ni tak ada orang percaya, dan orang pun tak suka sebab dia rasa macam tak secure. Dan bila duduk sama dengan orang, berinteraksi dengan orang-orang yang tak jujur ni, itu balasan di dunia ini lagi. Dan antara balasan lagi di dunia ini, orang yang kuat menipu ni, dia akan susah untuk nak mendapat hidayah. Allah kata innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang musrifun kadzdzab, orang-orang yang over dan juga berlebih-lebihan dalam menipu ni. Orang yang menipu ni, sifat yang jelek ini akan menutup hati kita daripada menerima hidayah, akan menjadikan hati kita ini keras. So orang menipu ni dia ego, dia tak akan terima kesalahan ni. Orang cakap apa, dia akan pusing, dia tak nak admit. Dia tak boleh, susah nak terima kebenaran. Itu akibatnya lah, hidayah susah nak masuk dalam hati dia. Dan orang yang menipu ni juga akan jauh daripada rahmat Allah. Allah kata dalam Quran, thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Dan Allah kata dalam surah Ali Imran, kami akan melaknati orang-orang yang berdusta. So orang-orang yang berdusta jauh daripada rahmat Allah. Tak ada rahmat Allah dalam hidup kita di dunia, maka there is no kebaikan lagi dalam kehidupan kita. Inilah yang antara topik yang kita nak bincang ataupun kita bincangkan pada hari ini, is about tentang penipuan, yang mana kita doa kepada Allah semoga Allah jauhkan kita daripada sifat yang keji ini, sifat yang dibenci ini, kerana sifat ini tak sesuai untuk orang-orang yang beriman. Jadi sekadar itu saja dulu perkongsian kita pada hari ini. Saya suka untuk menjadikan kuliah-kuliah ini padat dan ringkas. Moga-moga ia memberikan manfaat kepada diri saya dan juga kepada para pendengar semua. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.